Baiklah, kita akan teruskan lagi kemahiran saintifik bahagian 2. Kita teruskan lagi dengan kemahiran mentafsir data. Mentafsir data adalah mengeluarkan analisis jawapan berdasarkan graf, jadual atau maklumat penyiasatan. Kebiasaannya, data ditafsir melalui pelbagai cara. Mungkin berdasarkan jadual, carta ataupun gambar rajah. Berdasarkan satu maklumat yang diberikan, pelbagai soalan dapat ditafsir. Berdasarkan satu maklumat yang diberikan, pelbagai soalan dapat ditafsir. Contohnya, soalan yang pertama adalah mencari pola perubahan. Pola perubahan adalah kemahiran menganalisis data untuk mencari bentuk perubahan data sama ada meningkat, menurun atau mendata. Mendata bermaksud tiada perubahan pola ataupun sama. Berdasarkan carta palang ini, cuba fikirkan pola perubahan penduduk perempuan dan lelaki di daerah Setiu dari tahun 2002 sehingga 2006. Dari 2002 kepada tahun 2006, bilangan penduduk lelaki di daerah Setiu semakin menurun, manakala bilangan penduduk perempuan pula semakin meningkat. Seterusnya, mengenal pasti tujuan penyiasatan. Dalam sesuatu eksperimen, tujuan adalah untuk membuktikan hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Antara ayat yang boleh digunakan ialah untuk menyiasat hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Dengan menggunakan maklumat yang kita cari semasa mengenal pasti pemboleh ubah tadi, cuba jawab soalan seterusnya. Apakah tujuan penyiasatan tersebut? Jawapannya ialah untuk menyiasat hubungan di antara pertambahan tahun dan bilangan penduduk lelaki dan perempuan di daerah Setiu. Mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah terbahagi kepada 3. Pemboleh ubah malar, pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Okey, yang pertama adalah pemboleh ubah dimalarkan. Dimalarkan adalah yang tetap atau sama atau tidak berubah, di mana pemboleh ubah itu digunakan untuk semua fasa penyiasatan. Kalau berdasarkan graf ini, apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Pemboleh ubah yang dimalarkan adalah penduduk daerah Setiu, kerana semua penyiasatan dari tahun 2002 sehingga 2006 dilakukan di tempat yang sama sahaja. Seterusnya, pemboleh ubah yang kedua adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah perubahan yang berlaku. Jika berdasarkan graf ini, maklumat dikumpulkan pada tahun yang berbeza. Maka, pemboleh ubah dimanipulasi ialah tahun. Seterusnya ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil penyiasatan yang diperolehi. Jika berdasarkan graf ini juga, hasil penyiasatan yang dikumpulkan adalah bilangan penduduk lelaki dan perempuan. Maka, itulah pemboleh ubah yang bergerak balas. Soalan yang menggunakan graf lebih mudah untuk mencari pemboleh ubah. Maklumat yang berada di bahagian mendata adalah pemboleh ubah dimanipulasi, manakala maklumat pada bahagian garisan menegak pula merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Untuk pemboleh ubah dimalarkan, kebiasaannya ia berada di bahagian tajuk graf atau di dalam soalan yang diberikan. Seterusnya, mengenal pasti tujuan penyiasatan. Dalam sesuatu eksperimen, tujuan adalah untuk membuktikan
hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Antara ayat yang boleh digunakan ialah untuk menyiasat hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Dengan menggunakan maklumat yang kita cari semasa mengenal pasti pemboleh ubah tadi, cuba jawab soalan seterusnya. Apakah tujuan penyiasatan tersebut? Jawapannya ialah untuk menyiasat hubungan di antara pertambahan tahun dan bilangan penduduk lelaki dan perempuan di daerah setiu. Baiklah, kita teruskan lagi dengan membina hipotesis. Siapa ingat apakah hipotesis? Jom kita ulang kaji semula. Bila dan mengapa kita perlu menggunakan hipotesis? Hipotesis dibina sebelum menjalankan penyiasatan atau eksperimen. Hipotesis bermaksud tekaan awal yang boleh diuji berdasarkan beberapa siri pemerhatian dan inference. Bagaimana kita nak membina hipotesis? Kenal pasti pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Tulis satu kenyataan spesifik yang mengkaitkan antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Perlu nyatakan bagaimana pemboleh ubah yang pertama mempengaruhi pemboleh ubah yang kedua. Boleh ditulis seperti berikut. Pemboleh ubah manipulasi mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun semakin menaik menurun mendata pemboleh ubah manipulasi, semakin menaik menurun mendata pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun pemboleh ubah manipulasi memberi kesan kepada pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun pemboleh ubah bergerak balas bergantung kepada pemboleh ubah manipulasi. Sekiranya berdasarkan dengan graf tersebut, hipotesis yang dapat diberikan adalah pertambahan tahun memberi kesan kepada bilangan pertambahan penduduk perempuan dan penurunan penduduk lelaki. Ataupun hipotesis kedua ialah semakin meningkat tahun, semakin meningkat penduduk perempuan di daerah sentiu, manakala penduduk lelaki semakin menurun. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Untuk soalan kesimpulan, lebih mudah sekiranya kita menggunakan perkataan apabila dan maka. Kaitkan dengan pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Contohnya, berdasarkan graf tersebut, kesimpulan adalah apabila tahun meningkat, maka bilangan penduduk lelaki semakin menurun, manakala bilangan penduduk perempuan meningkat. Bagi lebih memahami tajuk kemahiran proses sains dalam mengenal pasti pemboleh ubah, saksikan video yang Umi sertakan tersebut. Akan tetapi, video tersebut menggunakan terma yang sedikit berbeza daripada apa yang telah kita pelajari. Anak-anak jangan risau, penggunaan terma adalah untuk memudahkan singkatan sahaja. Ia tidak memberi kesan apa-apa terhadap jawapan selagi mana anak-anak memahami maksud sebenar setiap pemboleh ubah. Jom kita saksikan dan fahami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Sabri. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang cara-cara untuk mengenal pasti pemboleh ubah di rajah. Apabila melihat rajah dalam soalan bahagian A, mula-mula anda perlu cari bahan yang sama. Bahan yang sama ini merujuk kepada pemboleh ubah dimalarkan. Kemudian, cari bahan yang berbeza. Bahan yang berbeza ini merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasikan. Akhir sekali, cari keputusan eksperimen. Keputusan eksperimen ini merujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas. Contoh pertama, perhatikan rajah. Dalam kedua-dua rajah ada sebelum dan selepas.
Biasanya, pada bahagian sebelum akan ada pemboleh ubah dimalarkan dan pemboleh ubah dimanipulasikan. Manakala pada bahagian selepas akan ada pemboleh ubah bergerak balas. Sekarang kita cari apakah bahan yang sama dalam rajah. Perhatikan pada bahagian sebelum. Lihat pada blok kuprum dan blok karbon. Apa yang sama pada kedua-dua blok? Ya, keadaan awal. Jadi, keadaan awal kedua-dua blok adalah pemboleh ubah dimalarkan. Seterusnya kita cari apakah bahan yang berbeza dalam rajah tersebut. Masih perhatikan pada bahagian sebelum. Ada dua blok yang berbeza, iaitu blok kuprum dan blok karbon. Maka kedua-dua blok adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Kemudian perhatikan pula pada sebelah selepas. Kita cari apakah keputusan eksperimen dalam rajah tersebut. Di sini ada dua keputusan eksperimen, iaitu kepingan kuprum dan kepingan karbon. Maka kedua-dua kepingan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas yang mana? Adakah pemboleh ubah bergerak balas nampak atau pemboleh ubah bergerak balas tak nampak? Untuk pengetahuan semua, pemboleh ubah bergerak balas dalam rajah ialah pemboleh ubah bergerak balas nampak. Contoh kedua, perhatikan rajah. Rajah ini tidak ada sebelum dan selepas. Jadi, sekarang kita cari apakah bahan yang sama dalam rajah. Di sini dalam kedua-dua tabung uji P dan Q diisikan dengan bubur nutrien dan kultobakteria yang sama. Maka, kedua-duanya adalah pemboleh ubah dimalarkan. Sekarang kita cari pula apakah bahan yang berbeza dalam rajah ini. Dalam eksperimen ini, tabung uji P disimpan dalam kotak hitam dan tabung uji Q diletakkan di bawah mentol menyala sahaja. Apa maksudnya? Dalam kotak hitam tidak ada cahaya ataupun gelap dan di bawah mentol bercahaya terang. Kedua-dua cahaya adalah berbeza. Maka pemboleh ubah dimanipulasikan di sini merujuk kepada gelap dan terang. Seterusnya kita cari apakah keputusan eksperimen dalam rajah ini. Ada atau tidak ditunjukkan dalam rajah perubahan yang berlaku kepada bubur nutrien? Tidak ada. Maka dalam rajah ini tidak ada pemboleh ubah bergerak balas. Saya harap penjelasan ini memberikan lebih pengetahuan kepada anda dan dapat menjawab soalan dengan lebih cemerlang. Semoga ilmu ini bermanfaat dan selamat ulang kajian. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini bagi sesi yang kedua. Jadi untuk lebih memahami, jom kita teruskan lagi dengan melakukan aktiviti yang seterusnya. Tapi Umi harap sedikit sebanyak anak-anak seronok dengan apa yang Umi kongsikan kepada kamu semua. InsyaAllah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.